إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية عارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Pada hari Selasa yang lepas, sebahagian besar daripada kita ataupun sebelum daripada tu, kita telah meraihkan satu program, iaitu program Isra' wal Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ini satu benda ataupun satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Satu peristiwa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, dan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang aneh dan pelik. Pada pagi ini saya nak bawakan kepada tuan-tuan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj bukan satu-satunya cerita pelik, bukan satu-satunya peristiwa aneh yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Quran. Kerana dalam Al-Quran terdapat banyak kisah-kisah yang pelik, banyak kisah-kisah yang tak tercapai di akal kita. Dengan menggunakan akal fikiran kita, kita tidak akan dapat untuk membayangkan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut banyak kisah, yang mana pada pagi ini saya nak bawakan 5 benda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Tuan-tuan, yang mana 5 benda yang kita nak cerita ini, 5 benda ini dikisahkan di dalam satu kitab, cerita bagaimana 3 orang Yahudi bertemu dengan Khalifah Umar radhiyallahu anhu di zaman dia. Satu hari tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika mana dia menjadi khalifah selepas daripada Sayyidina Abu Bakar wafat, maka dialah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi ketua kepada orang Islam pada masa itu. Nama Sayyidina Umar tersebar luas. Nama Sayyidina Umar menjadi hebat, menjadi besar apabila pembukaan demi pembukaan di zaman Umar berjaya dibuat. Daripada satu tempat kepada satu tempat, daripada satu kawasan kepada satu kawasan, daripada satu daerah kepada satu daerah, akhirnya nama kegemilangan Sayyidina Umar membuka Islam menjadi besar. Sehingga kan Sayyidina Umar menjaya membuka kota Palestin ataupun Baitul Maqdis yang sebegitu lama berada di bawah tangan musuh. Zaman Umar berjaya merampas balik, ambil balik, memegang, menjadi hak milik kepada orang Islam. Satu hari tuan-tuan,
Sayyidina Umar dia didatangi oleh 3 orang-orang Yahudi. 3 orang-orang Yahudi ni mai jumpa dengan Umar. Dia kata kepada Umar, dia kata, wahai Umar, kami ni pendeta besar, kami ni orang besar daripada kalangan orang kampung kami. Kira dalam kampung kami ni menganggap kami 3 orang ni adalah orang yang hebat, orang besar. Cuma kami mai jumpa dengan hang ni wahai Umar, kami nak minta ataupun kami nak masuk dalam Islam. Kami nak masuk Islam dengan syarat hang boleh ceritakan kepada kami, boleh jawab kepada kami beberapa soalan yang akan kami kemukakan. Umar kata, apa ini dah cukup baik. Zaman Nabi pun Nabi target, Nabi cari ketua-ketua kabilah, ketua-ketua kumpulan untuk Nabi dakwah, Nabi kempen, Nabi dah ajak supaya masuk dalam Islam. Bila 3 orang-orang Yahudi ni mai, depa ni ketua daripada kumpulan-kumpulan depa, ketua daripada orang-orang Yahudi di tempat depa, maka ini peluang yang besar untuk Sayyidina Umar nak grab, nak rampas, nak ambil supaya depa ni rasa terikut dengan Islam. Maka Umar kata, apa benda yang hampa nak tanya? Maka depa pun sebut banyak soalan tentang disebutkan dalam kitab. Antara yang kita nak highlightkan pada pagi ini, depa tanya kepada Umar, sebutkan kepada kami 5 makhluk. Sebutkan kepada kami makhluk-makhluk yang dia berjalan di atas muka bumi dan dia tidak mempunyai maut. Berjalan di atas muka bumi, dia hidup seperti mana makhluk manusia biasa, tetapi dia tak ada mak, tak ada ayah. Dia ada keturunan, dia ada zuriat, dia bernafas, hidup macam kita, tapi tidak melalui proses peranakan, sama ada daripada bertelurnya, beranaknya, mengandungnya, buntingnya, tak ada. Tetapi dia hidup di atas dunia berdasarkan hidup macam kita, bernafas, bernyawa, ada mata, ada mulut, ada telinga, hidup macam mana kita. Umar radhiyallahu anhu bila dengar soalan ni, Umar tak boleh jawab. Tetapi Umar tak sebut kepada mereka, kata Umar tak boleh jawab. Umar minta pembantu Sayyidina Umar pada masa tu, Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang kita kenal, dia yang mencadangkan kepada Nabi untuk korek parit ketika perang Khandaq. Umar perintahkan dia, wahai Salman, tolong pergi bagitahu kepada Sayyidina Ali. Bagitahu kepada Sayyidina Ali, minta dia mai menjadi wakil kepada negara kita, kepada Islam, untuk selamatkan Islam, dengan memberi jawapan kepada 3 orang ni. Maka Salman Al-Farisi dia pun berjalan pergi ke rumah Ali, jumpa dengan Sayyidina Ali, wahai Ali, aghathal Islam, selamatkan Islam, aghathal Islam, selamatkan Islam, wahai Ali. Ali tanya, apa siapa ni yang kelang kabut sangat ni? Maka kata Salman, telah datang kepada Umar 3 orang Yahudi bertanyakan soalan demi soalan bertubi-tubi, dan antara soalannya apa dia? Apa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas muka bumi, hidup macam mana kita, berjalan macam mana kita, tak ada mak, tak ada ayah. Mungkin tuan-tuan sendiri pun sebelum kita nak sebut, sebelum kita nak cerita, mungkin ada jawapan. Ada orang dia sebut, dia kata apa? Yang tak ada ayah, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tak ada ayah tapi ada mak. Ini kita cerita dia tak ada mak, tak ada mak. Maka bila sebut macam tu, Sayyidina Ali dengan cepat bergegas, dia pergi kepada Umar, dia berhadapan dengan 3 orang-orang Yahudi. Kata Sayyidina Ali kepada 3 orang-orang Yahudi ni, hampa minta kepada aku bukan setakat boleh sebut 5, bahkan lebih daripada tu aku boleh sebut, dan semua yang aku sebutkan ini termaktub ataupun Allah Subhanahu wa taala sebut satu persatu di dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Ini sudah cukup baik. Ini sudah cukup baik. Kami bukan setakat nak dengar hujah, bahkan hampa boleh buat mai jawapan itu berdasarkan kitab orang-orang Islam Al-Quran. Ini cukup baik. Maka Sayyidina Ali pun mula menyebut 5 perkara yang berjalan di atas muka bumi, yang lahir, 5 makhluk yang lahir tanpa mak. Yang pertama kata Sayyidina Ali adalah Nabi Adam alaihi salam.
Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Adam biyadillah, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah tu macam mana? Terserah kepada Allah. Tetapi keistimewaan Nabi Adam tak sama macam kita manusia biasa. Nabi Adam alaihi salam, Allah ciptakan Nabi Adam istimewa. Terus diciptakan Nabi Adam menjadi seketui ataupun menjadi satu tubuh manusia dewasa. Istimewanya Nabi Adam alaihi salam, tuan-tuan, Nabi Adam dia tak melalui proses macam mana kita. Kita bermula daripada alam ruh, kemudian masuk ke dalam alam rahim, daripada alam rahim mai kepada alam dunia, kemudian kita lalui proses kanak-kanak, remaja, dewasa, kemudian bernikah, berkahwin, ada anak, kemudian semakin lama semakin tua dan akhirnya meninggal dunia. Nabi Adam alaihi salam, mula-mula Allah Ta'ala cipta baginda Nabi Adam tak pernah melalui proses kanak-kanak, tak pernah melalui proses remaja, dan baginda Nabi Adam terus menjadi dewasa, dan terus Nabi Adam alaihi salam mendapat ilham, mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah, sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala menyebut apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini ayat yang Allah Ta'ala sebut. Ketika mana Allah Ta'ala sebut kepada malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan di muka bumi fil ardi khalifah, nak jadikan satu bentuk makhluk di atas muka bumi sebagai khalifah. Maka malaikat pun tanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kamu nakkah jadikan satu makhluk yang dia akan lakukan kerosakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah? Kenapa malaikat sebut macam tu, tuan-tuan? Kerana ada bukti bahawa sebelum daripada manusia ada makhluk yang pernah menginap bumi. Siapa dia? Daripada kalangan jin. Jin pernah mai duduk di atas muka bumi sebelum daripada manusia. Mereka buat kerosakan, mereka buat kemusnahan, mereka saling berbunuh-bunuhan. Maka malaikat kata, ataj'aluna fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Engkau nak jadikan makhluk yang buat kerosakan, lepas daripada itu, lepas buat kerosakan, nak tumpahkan darah? Maka apa Allah Ta'ala kata? Bila mereka sebut kami ni makhluk yang sentiasa bertasbih, ingat kepadamu, sentiasa puji kepadamu, Allah Ta'ala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu ketahui. Hampa tahu sikit aja, aku tahu lebih daripada tu. Aku tahu apa benda yang aku buat dan aku tahu apa benda yang aku ciptakan. Baik, tuan-tuan, itu yang pertama. Kemudian Sayyidina Ali menyebut makhluk yang kedua yang berjalan di atas muka bumi, yang lahir tanpa mak, tanpa ayah. Yang kedua adalah Siti Hawa, iaitu isteri kepada Nabi Adam alaihi salam. Isteri kepada Nabi Adam alaihi salam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa pada ayat yang pertama, Allah Ta'ala kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqaha minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ni bila kita akan baca, Haji? Tok Kadi, Tuan Imam kita akan baca setiap kali bila nak baca khutbah. Itu Tuan Imam. Ayat ni dalam khutbah dia akan baca. Ayat ni Allah Ta'ala sebut apa? Wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan yang allazi khalaqakum min nafsin wahidah, yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kamu ini asalnya seorang, wahidah seorang, wa khalaqaha minha zawjaha, daripadanya dijadikan isteri kamu.
pasangan kamu Siti Hawa alaihi salam, isteri Nabi Adam alaihi salam, dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Walaupun berbeza pandangan pendapat daripada kalangan ulama berkaitan dengan diciptanya Siti Hawa daripada tulang rusuk, ada ulama yang mengatakan ini hanyalah ibarat yang Nabi sebut, tetapi tidak ada bukti yang mengatakan Siti Hawa alaihi salam ini diciptakan ataupun mempunyai mak ataupun ayah. Tajuk kita nak sebutnya kata Siti Hawa tidak dilahirkan berdasarkan macam kita manusia biasa. Tak ada mak, tak ada ayah, tiba-tiba jengui mai keluar, tiba-tiba ada. Sehingga kan Nabi SAW sebut, Nabi kata apa dalam satu hadis, Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Istausu bin nisa'i khaira. Nabi kata nasihatilah para wanita, kaum wanita ini khaira, dengan keadaan baik. Nasihat depa, bagi nasihat kepada depa dengan keadaan baik. Sebab apa Nabi kata fa innal mar'ata, sesungguhnya wanita, perempuan itu khuliqat min dhila'in, sesungguhnya perempuan itu diciptakan daripada tulang rusuk. Ni Nabi SAW sebut. Baik, itu yang kedua tuan-tuan. Yang ketiga, Sayyidina Ali kemukakan lagi jawapan. Ketika mana ditanya kepada dia, apa makhluk yang Allah jadikan di atas muka bumi berjalan, tak ada mak, tak ada ayah? Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, yang ketiga adalah unta Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh. Tuan-tuan, unta Nabi Saleh adalah makhluk binatang yang Allah jadikan dia tiba-tiba keluar. Tak ada mak, tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada jantan, tak ada betina, tak ada jantan, tak ada betina, tiba-tiba keluar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala rakamkan 72 ayat di dalam 11 surah cerita tentang naqatallah, cerita tentang unta Allah, unta Nabi Saleh ni. Tuan-tuan, kita ambil sikit. Dalam surah Al-A'raf ayat 73 Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah Taala kata, "Wa ila Thamud aqahum salihah." Kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka Saleh. Kami utuskan kepada Samud saudara mereka Saleh. Apa Nabi Saleh kata? Ya qaumi u'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan selain daripada dia. Semua nabi-nabi kita tahu bila mai kempen ajakan dengan ajakan yang sama. U'budullah, kata Nabi Saleh, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahi ghairu, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Qad ja'akum bayyinatun min rabbikum, telah datang kepada kamu bukti. Bila Nabi Saleh kempen nak ajak supaya masuk dalam Islam, dia minta bukti. Apa bukti yang katakan hang ni seorang nabi, minta bukti. Maka Allah Taala kata apa? Qad ja'akum bayyinatun min rabbikum, telah datang bukti daripada Tuhan kamu. Hadhihi naqatullah lakum ayah. Allah Taala kata sesungguhnya ini unta Allah, naqatallah, unta Allah. Ini bukan unta Nabi Saleh, ini bukan unta milik siapa-siapa, ini naqatallah, unta Allah. Dalam satu hadis ketika mana Nabi keluar perang tuan-tuan daripada Madinah nak pergi ke Tabuk, Nabi singgah satu tempat nama dia Hijr ataupun Madain Saleh. Hijr ataupun Madain Saleh. Tuan-tuan yang pergi ke Mekah, yang pergi ke Madinah buat umrah, kalau sepanjang perjalanan ataupun tengah-tengah berjalan tu tuan-tuan, kita nak bas tu kita terjaga. Tuan-tuan perhati signboard kiri kanan, ada signboard dia akan tulis Madain Saleh ataupun Al-Hijr. Alif Lam Ha Jim Ra, Al-Hijr. Al-Hijr ni tempat penempatan kaum Samud yang akhirnya Allah binasakan mereka ni.
Bila Allah Subhanahu wa taala kata, kami berikan kepada kamu bukti unta Allah, naqatallah. Kemudian Allah Taala beri peringatan. Allah Subhanahu wa taala kata kepada depa, fazaruha ta'kul fil ard. Kamu biarkan depa, jangan ganggu, jangan kacau ketika mana unta Nabi Saleh ni minum makan di atas muka bumi. Tuan-tuan, apa kelebihan mukjizat unta Nabi Saleh ataupun unta Allah ni? Ketika mana unta Nabi Saleh ni minum air telaga, kamu tidak dibenarkan minum air telaga, kata Nabi Saleh. Tetapi kamu boleh minum unta, kamu boleh minum susu milik unta Nabi Saleh tu, dan susu tu tidak akan kering selama-lamanya. Hampa ambil lah banyak mana pun, botol kecil ke, botol besar ke, 1 jug ke, 1 timba ke, 1 galen ke, susu dia takkan kering. Hari dia tak minum air telaga, hampa boleh minum air telaga. Maksudnya bagi kaum Samud, mereka tak ada rugi apa. Hari mereka nak minum air telaga, mereka tak minum air susu. Hari mereka minum air susu, mereka tak boleh minum air telaga. Tapi tuan-tuan, apa mereka buat? Ketika mana Allah Ta'ala beri peringatan lagi, Allah Ta'ala kata apa? Wala tamassuha bisu'in fayakhuzakum azabun alim. Allah Ta'ala kata apa? La tamassuha, jangan kamu sentuh, bisu'in, dengan niat yang jahat. Dalam surah yang lain, apa mereka buat tuan-tuan? Fa'aqaruha, mereka bunuh, mereka semelih unta Nabi Saleh ni. Mereka bunuh dan mereka semelih unta Nabi Saleh ni. Sehingga dalam Quran, dalam surah Al-Hijr sendiri, Allah Ta'ala rakamkan kaum Nabi Saleh, kaum Samud, Allah binasakan dengan sayhah, dengan satu jeritan yang kuat, menggegarkan, memusnahkan hampir semua daripada mereka, musnah, binasa, hancur. Kerana mereka lawan dengan unta, ataupun mereka binasakan unta Allah yang kita sebut pada pagi ini. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Maka yang ketiga tadi yang kita sebut, unta Nabi Saleh itu adalah unta yang tak ada mak, tak ada ayah. Ketika Nabi keluar, hak kita sebut tadi tuan-tuan, ketika Nabi keluar nak pergi ke Tabuk, Nabi singgah di Madain Saleh Al-Hijr ni. Bila Nabi singgah di situ, Nabi kata kepada sahabat, Nabi kata bila sahabat-sahabat ada yang sampai dulu, ada yang sampai kemudian, Nabi sampai kemudian. Bila Nabi sampai, Nabi kata, siapa yang dah guna daripada air dia, yang dah makan daripada makanan hasil daripada bumi dia, lempak buang. Nabi kata, yang dah uli dah, yang nak buat peknga, yang nak buat cok kodok, yang dah uli nak buat tepung roti canai apa, Nabi suruh lempak buang. Yang dah jerang air nak buat teh, nak buat kopi, nak buat radik, semua Nabi suruh lempak buang. Jangan. Sebab apa? Ini tempat murka Allah. Ini tempat yang Allah binasakan dia. Ini tempat yang Allah Subhanahu wa taala tak suka. Kamu jangan guna daripada situ. Dan di situ tuan-tuan, Nabi cerita, Nabi kata apa? Kalaulah kamu nampak macam aku nampak, Nabi kata, unta Nabi Saleh ni dia keluar, dia lalu kok sini, dia masuk kok ni, dia keluar kok ni. Dia keluar daripada celah-celah batu ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi SAW cerita kepada para sahabat. Itu yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan, bila ditanya lagi kepada Sayyidina Ali, apa lagi makhluk yang dilahirkan tanpa mak, tanpa ayah, apa dia? Yang keempat, iaitulah ular yang terjadi daripada tongkat Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat apa dia tuan-tuan? Ular yang terjadi daripada tongkat Nabi Musa alaihissalam. Ular yang terjadi daripada tongkat Nabi Musa ni tiba-tiba dia jadi. Dia tak keluar, tak bertelur macam ular-ular yang lain. Dia tak jadi macam ular-ular yang lain. Tiba-tiba daripada tongkat tu terus jadi ular yang hidup seperti mana biasa. Ketika mana Nabi Musa alaihissalam menerima ataupun mendapat panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah buat kali pertama, naik di Bukit Tursina, sampai di sana, apa Allah Taala perintah? Allah Taala perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, lempaklah tongkat kamu. Maka Allah Taala sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 45, Allah Taala kata apa? Fa'alqa Musa 'asahu. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya,
فإذا هي تلقف ما يؤفكون ma yafikun. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata ketika mana Nabi Musa mencampakkan tongkat dia, tiba-tiba tongkat Nabi Musa ni apa dia? Faiza hiya su'banun mubin. Menjadi tongkat Nabi Musa tu tiba-tiba menjadi ular, su'ban, menjadi ular yang besar. Tuan-tuan, itu kali pertama. Kali kedua bila, tuan-tuan? Kali kedua ketika mana Nabi Musa lempak berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun. Fir'aun bawa mai pawang-pawang dia, tukang sihir yang kita kata rate ataupun grade yang paling hebat sekali. Kira sihir paling power sekali mai duduk di hadapan Musa dengan Nabi Harun. Bersaksikan rakyat jelata pada masa tu live, ada Facebook, ada semua buat live dengan menyaksikan perlawanan langsung antara Nabi Musa, Nabi Harun dengan tukang sihir Fir'aun. Tuan-tuan, pada masa tu Allah perintahkan Musa lempakkan tongkat dia. Bila lempak tongkat, apa dia, tuan-tuan? Ayat yang kita sebut tadi dalam surah Asy-Syu'ara, apa dia? Faiza hiya talqafu ma yafikun. Bila Nabi Musa lempak saja tongkat, maka tongkat Nabi Musa memakan habis semua tongkat-tongkat depa. Bila Nabi Musa lempak, tuan-tuan, ular yang tadi ni yang asalnya tongkat bertukar jadi ular makan habis. Tali-tali hablahum ataupun tali-tali depa, dan juga tongkat-tongkat depa yang asalnya tongkat, tiba-tiba akhirnya semua dimakan oleh ular Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, walaupun ada sebahagian daripada orang membuat perbincangan yang kata sihir ini, apa yang menyebabkan tukang sihir Fir'aun beriman dengan Nabi Musa? Bila mereka tengok saja ular Nabi Musa makan tongkat mereka, tali-tali mereka, terus mereka sebut amanna bi Rabbi Musa, kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Mereka terus sebut kami beriman dengan Tuhan Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Kami beriman. Mereka terus sujud dan beriman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Harun, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab, tuan-tuan? Kerana dalam ilmu mereka hanya sekadar lempak tongkat tukar jadi ular. Lempak tali tukar jadi ular. Tali dan tongkat mereka tak sampai nak boleh makan ular kawan. Tak sampai nak boleh makan ular kawan. Tali makan tongkat kawan tu makan tali, taklah. Tetapi ajaib hebatnya tongkat Nabi Musa, mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada Nabi Musa, apa dia? Tongkat Nabi Musa bukan setakat jadi ular, bahkan makan habis ni. Tali-tali tongkat depa habis makan. Maka dengan takjubnya, dengan rasa kagumnya, hebatnya depa rasa, maka depa sebut apa? Aku beriman, kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Tuan-tuan, selepas daripada tu dalam ayat Quran dalam surah Asy-Syu'ara juga Allah Ta'ala cerita, lepas daripada mereka beriman, lepas daripada tu Fir'aun tanya, siapa beri izin? Man azina lakum, siapa beri izin kepada kamu untuk kamu beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Harun? Nak beriman dengan Tuhan Musa dengan Tuhan Harun, kena minta izin dulu dekat aku. Minta izin dulu dekat aku. Kalau hampa beriman juga, aku akan salib kamu, aku akan palang kamu, salib kamu, dengan aku akan potong tangan dan kaki kamu secara bersilang. Allah sebut dalam Quran. Apa dia, tuan-tuan? Potong tangan kanan, potong kaki kiri, potong kaki kiri, potong tangan kanan, potong cara bersilang. Kalau hampa beriman dengan Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Baik, tuan-tuan, itu yang keempat. Yang terakhir, tuan-tuan, iaitulah ketika mana Sayyidina Ali ditanya apa lagi benda yang dilahirkan tanpa ayah, tanpa mak, lahir di atas dunia ini, bergerak hidup macam manusia ataupun macam makhluk yang lain. Yang kelima, apa dia? Iaitulah kambing yang nak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan, kambing yang nak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.
kita tahu tuan-tuan, cerita ni kita selalu ulang ketika mana nak mai saja peristiwa nak mai aja, nak masuk raya haji, nak mai saja Aidul Adha, kita akan bincang ataupun ramai daripada asatizah akan cerita tentang kisah Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail ketika mana dia mimpi. Kemudian dia beritahu kepada Nabi Ismail bahawa aku dah mimpi semalam, aku mimpi aku sembelih kamu. Ini jawapan anak yang saleh. Nabi Ismail kata apa? Kalaulah ini perintah daripada Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh, kami ikut, kami tak mau bantah. Ikut ayah, kalau ini perintah daripada Allah, kita ikut, kita buat. Maka tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail. Ketika mana Nabi Ibrahim nak sembelih, pisau dekat-dekat nak sampai dah dekat tengkok tu tuan-tuan, tiba-tiba pada masa tu Allah twist, Allah tukar Nabi Ismail yang nak disembelih pada masa tu dengan seekor kibas yang entah daripada mana dia mai. Yang entah daripada mana dia mai, wallahu alam. Mungkin pada masa Nabi Ibrahim nak sembelih tu, malaikat duk pegang siap dah seekor kibas. Bila pisau dekat-dekat nak sampai dekat tengkok, tiba-tiba ciuk, dia tukar pi. Dia tukar pi daripada Nabi Ismail alaihissalam kepada seekor kibas, seekor kambing yang Nabi Ibrahim sembelih. Dan kerana itulah Yaumun Nahar, hari sembelihan, sampai kepada hari ini kita mengikut kepada syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sebagian riwayat menceritakan bahawa kambing itu adalah kambing yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika mana Allah angkat di zaman Nabi Adam alaihissalam dulu. Tuan-tuan ingat macam mana cerita abang Habil ataupun abang Qabil dan Habil ni, macam mana depa berebut ataupun depa ni, yang si abang dia nak menikah dengan adik dia sendiri, adik kandung dia sendiri ataupun adik sama-sama kembang dia. Dia tak mau kahwin dengan kembang silang ataupun adik kepada Habil, dia tak mau. Bila tak mau macam tu, beritahu kepada Nabi Adam. Nabi Adam munajat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Kamu hendaklah sembahkan kepada aku, tunjukkan kepada aku bukti. Kata kamu ni sungguh-sungguh nak tunjukkan korban kamu kepada aku, pengorbanan kamu kepada aku. Maka si abang ni bawa mailah buah-buahan, sayur-sayuran yang tak berapa elok pun gerik dia, tak berapa cantik, tak berapa elok. Yang si adik Habil ni bawa mai pula satu kambing, satu kibas yang sihat, tubuh badan yang kualiti gerik, yang paling elok sekali bawa mai. Bila Allah Subhanahu wa taala kata siapa yang Allah Taala terima dia punya sembahan dia ataupun dia punya korban dia punya ibadat dia, Allah akan angkat benda tu naik. Maka tuan-tuan, daripada dua itu, daripada sayur-sayur yang si abang dengan kambing daripada adik ni, maka Allah angkat kambing ataupun yang disembah ataupun yang telah diletakkan oleh adik ni, Allah Subhanahu wa taala angkat. Kata ulama, kambing itulah yang Allah angkat zaman Nabi Adam, dan kambing itulah yang Allah turunkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sebahagian riwayat yang menyebutkan. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi tuan-tuan, itulah 5 kisah ataupun 5 perkara yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. 5 benda yang lahir tanpa mahu. Dan kita ulang sebut tuan-tuan, apa dia? Kisah Isra' dan Mi'raj bukan satu-satunya kisah pelik yang Allah sebut dalam Quran. Bahkan tuan-tuan, bukan 5 ini saja, tetapi ada banyak lagi kisah-kisah pelik yang Allah rakamkan dalam Quran. Yang mana Quran tuan-tuan, bila kita baca, bila kita kaji, bila kita selidik, bila kita buka tengok tuan-tuan, banyak pengajaran-pengajaran ataupun iktibar daripada kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala bawakan daripada Al-Quran. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini, 5 perkara yang kita sebut ataupun 5 benda daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi, daripada kisah yang berlaku di zaman Umar ini, mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita semua. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.